Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara City versus Real, yang mana City menang 4-0 dalam semifinal Second Leg untuk melayakkan diri ke final UCL untuk bertemu dengan Inter Milan. 2 gol dari Bernardo Silva, 1 own goal dari Eder Militao dan 1 dari super sub Alvarez yang masuk dan hanya first touch untuk menjaringkan gol, telah membawa City ke final dan meranapkan impian Real Madrid untuk terus beraksi di final UCL pada tahun ini. So kalau kita lihat daripada segi overall game, memang City berjaya menguasai perlawanan. Memang tak dinafikan Real memang struggle untuk game ni. Bahkan percubaan yang dilakukan oleh Real pun tidaklah terlalu banyak yang mampu untuk menggugat keadaan ataupun goalkeeper pasukan City, iaitu Ederson, yang mana Ederson hanya lebih kurang melakukan penyelamatan Alaba dan juga Toni Kroos yang hampir menjaringkan gol lah. Tetapi selain daripada itu, build-up yang dilakukan oleh pasukan Real berjaya dipatahkan dan juga berjaya untuk dibendung oleh pertahanan pasukan City lah. Jadi benda ni memang obviously City adalah pasukan yang dominate dan juga kuasai perlawanan in term of attacking, dan juga dari segi bertahan mereka memang solid. Bahkan kalau kita lihat daripada penggunaan back 3 pasukan City, iaitu Walker, Diaz dan juga Akanji, kita boleh nampak yang Akanji dan juga Diaz banyak untuk berada di attacking area di kawasan half space untuk membantu bahagian serangan. Ini menunjukkan yang memang overall game memang pasukan City yang dominate daripada setiap department, defense department, midfield department dan juga attacking department. Apabila 2 centre back daripada 3 centre back pasukan City boleh join the attack dan juga involve dengan gerakan serangan berhampiran dengan di box di kawasan half space. So ini adalah pembuktian lah yang memang semalam City memang all out dan juga bermain dengan sangat-sangat baik. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan City. Apakah faktor dan juga perkara yang saya suka dan juga positif side yang boleh kita ambil untuk pasukan City? Kalau kita lihat daripada segi corak permainan pasukan City pada perlawanan semalam, mereka sebenarnya bermain dengan sangat baik, terutamanya di bahagian tengah, yang mana ini adalah faktor utama kenapa pasukan City boleh bermain dengan sangat baik, adalah kerana formation yang mereka terapkan adalah bermain dalam sistem double pivot, iaitu Rodrigo ataupun Rodri dan juga Stone berpartner dalam sistem double pivot untuk memberi keseimbangan di bahagian tengah dan juga untuk memberi protection kepada back 3 pasukan City, iaitu Akanji, Walker dan juga Diaz, yang mana Akanji, Walker bertindak lebih kepada right dan juga left centre back, dan Diaz lebih kepada CCB ataupun centre back lah. Jadi benda ni yang memberikan orang kata apa, benda yang positif kepada gerakan ataupun kepada situasi build up yang cuba dilakukan oleh City. Kenapa? Kerana apabila Rodri yang naik ke atas, maka Stone dia akan stay deep untuk berada di bawah untuk memastikan yang pasukan City sentiasa ada numbers of player sekiranya di counter untuk mereka menghalang gerakan counter attack yang dilakukan oleh Real Madrid. Dan sekiranya Stone naik atas, maka Rodri akan bermain drop lebih deeper daripada posisi Stone untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan City ni tak terekspos ataupun terdedah kepada gerakan serangan counter yang cuba dilakukan oleh pemain Real. So di situ adalah keseimbangan yang ditunjukkan oleh pasukan City di bahagian midfield department, di bahagian kawasan mereka sendiri dengan bermain dalam sistem double pivot dan juga back 3 di belakang. So mereka boleh cover up bahagian tengah dan juga boleh cover up bahagian wide area dengan sangat baik lah. So benda ni yang telah memberikan kestabilan dan juga dinamik dan juga serta dimensi yang sangat bagus kepada gerakan serangan pasukan City. Sebab apa? Sebab mereka apabila pemain-pemain di bahagian tengah join the attack, sama ada Rodri ataupun Stone, mereka ni boleh cover up bahagian kanan. Obviously kita akan nampak yang Stone akan lebih cover up di bahagian kanan ataupun di bahagian half space pasukan City di kanan, dan Rodri lebih kepada untuk memberi backup kepada Gundogan di bahagian kiri. Ini adalah menunjukkan pasukan City sentiasa untuk memberi support dan juga bantuan kepada pemain-pemain di bahagian serangan dengan penglibatan daripada pemain-pemain di bahagian tengah yang join the attack dan juga memberi numbers of player di kawasan pihak lawan untuk memudahkan pasukan City untuk melakukan pass and move, iaitu sentiasa memastikan yang pasukan City sentiasa ada option dan juga ada ruang untuk mereka open the game dan juga untuk mereka melakukan exploit ataupun menembusi penetrate ke arah pasukan D-box punya Real Madrid
Madrid lah. Jadi benda ni yang memberikan kestabilan dan kehebatan kepada pasukan City dalam dimensi mereka ketika menyerang. Dan kita boleh lihat lah yang Rodri dan juga Stone mempunyai kehebatan daripada segi ball control dan juga technical individual yang sangat bagus apabila pegang bola, dan mereka juga bagus apabila join the attack. Bahkan dalam transisi dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan pun mereka cepat untuk drop deep bagi cover up bahagian mereka punya di bahagian midfield sekiranya diserang balas oleh pasukan Real Madrid. Itu adalah benda yang bagus, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat penlibatan daripada pasukan City di bahagian centre back tadi, iaitu Akanji dan juga Walker, mereka berdua ni memang bermain sebagai back 3 di belakang, tetapi mereka sentiasa mendapat kebebasan untuk naik ke atas, yang mana kita boleh nampak yang Akanji akan lebih berat di belah kiri dan dia akan naik untuk cover up bahagian half space belah kiri untuk menjadi pemain yang ketiga ataupun extra frontman bagi memberi support kepada Gundogan dan juga Grealish ketika pasukan City menyerang di bahagian kiri. So apabila Grealish berada di touchline ataupun berada di bahagian wide area, Gundogan akan naik advance lebih sikit untuk bermasuk dalam D box, dan Akanji lebih berada di luar kawasan kotak penalti, di kawasan half space untuk memberikan variation kepada Grealish untuk membuka game, sama ada push forward kepada Gundogan ataupun buka kepada Akanji yang sentiasa ada di kawasan half space berhampiran dengan D box pasukan Real Madrid di bahagian kiri. Manakala Walker juga begitu, dia akan naik lebih ke atas dan sentiasa berada di half space, dan kadang-kadang beliau akan cover up dengan buat overlap untuk berada di kawasan wide area sekiranya Bernardo Silva inverted masuk ke bahagian tengah. So Walker lah yang akan stretch out untuk cover up di bahagian wide area untuk mengambil tempat Bernardo Silva tersebut lah. Sebab apa? Sebab variation of tactical ketika City menyerang, mereka sebenarnya menggunakan sedikit perbezaan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, yang mana boleh saya katakan Bernardo Silva adalah typical striker, typical winger yang lebih fluid dan lebih mobile dan juga lebih free ataupun lebih bebas untuk dia bergerak di kawasan kanan. Yang mana untuk game ni Bernardo Silva memang kita boleh nampak obviously Camavinga tak boleh nak buat apa-apa lah. Camavinga memang susah nak jaga dia, and sebab apa? Sebab Bernardo Silva ni dia banyak bergerak, so dia lebih bebas. Kadang-kadang dia cover up bahagian wide area, kadang-kadang dia inverted masuk ke half space yang membolehkan Walker cover up dia punya kawasan di bahagian wide area untuk bertindak as a offensive fullback dan juga buat overlap. Manakala di bahagian kiri pula memang City obviously sama je bahagian kiri. Kalau tengok dari first half sampai second half, apa yang dilakukan oleh City adalah mereka akan stretch the game untuk sampai dekat touchline, yang mana Grealish lah yang akan cover up bahagian wide area, Akanji masuk ke half space, Gundogan advance as a, advance sikit daripada Akanji untuk berada di dalam D box bagi memberi support kepada Haaland yang bertindak sebagai top striker. Jadi benda yang kedua ni lah yang membolehkan pasukan City menyerang dan juga menguasai bahagian kanan dan juga bahagian kiri dengan keseimbangan yang baik. Mereka punya tactical memang fluid, memang bagus dan smooth, menyebabkan mereka punya ball movement tu sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab sentiasa ada orang yang mereka boleh dapatkan untuk open the game dan juga move the ball ataupun progress the ball untuk sentiasa bergerak di dalam padang dari satu side ke satu side, dari satu point ke satu point. Itu yang menyebabkan City sangat bagus lah untuk pada perlawanan ni. Dan kalau kita lihat juga di bahagian tengah, dalam sistem double pivot mereka letak Rodri dan juga Stone. Sebenarnya pasukan City juga meletakkan dua gelandangan tengah ataupun dalam senang cerita dua attacking midfielder, yang mana attacking midfielder iaitu Gundogan dan juga KDB iaitu Kevin De Bruyne, yang mana boleh dikatakan kedua-dua player ni memainkan peranan yang penting kepada attacking midfield dan juga mereka punya link up play. Sebab apa? Sebab De Bruyne lebih kepada untuk cover up half space ataupun membantu bahagian serangan di kawasan kanan, manakala Gundogan adalah lebih untuk membantu di bahagian kiri. So apabila City bermain dalam sistem double 10 dan juga double pivot, mereka akan ada sentiasa numbers of player yang lebih banyak untuk overload di kawasan teritori pasukan lawan. Jadi apabila pasukan City serang di belah kanan, maka KDB akan support di sini, dan juga apabila City serang di belah kiri, maka Gundogan akan support kepada Grealish yang macam saya cakap pada poin sebelum ni lah. Jadi benda tu yang menyebabkan pasukan City boleh bergerak dan mereka ada banyak option untuk mereka melakukan chance shot, mereka open game, mereka exploit kawasan ataupun semua ruang-ruang kecil untuk melakukan through passing dan sebagainya untuk melakukan penetration ke arah gawang Real
Real Madrid lah. Jadi benda tu memang positive side. Dan untuk game ni juga, kalau kita lihat dalam first half, memang pasukan City banyak bermain untuk mensasarkan kepada Erling Haaland. Tetapi obviously kalau kita nampak Erling Haaland sentiasa dijaga dengan rapi oleh Eden Militao dan juga Alaba, yang mana boleh dikatakan Militao dan Alaba bermain terlalu deep untuk memastikan yang Haaland tak ada ruang untuk melakukan progression run bagi mendapatkan bola dari hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain di bahagian tengah ataupun di bahagian winger lah. Tetapi benda tu pun sebenarnya ada beberapa kali City berjaya buat untuk dapatkan Haaland, tetapi in term of clinical memang City tak berjaya untuk skor, dan perlu Real Madrid berterima kasih kepada Courtois lah, sebab Courtois banyak save percubaan daripada Haaland. Tetapi obviously selepas City nampak yang Haaland ni sentiasa dijaga dan dikawal rapi daripada segi man to man marking, pasukan City punya striker Erling Haaland dijaga oleh Militao dan juga Alaba dalam 2v1, memang susah untuk Haaland dapatkan bola secara direct. Maka apa yang dilakukan oleh City, mereka kebanyakannya cuba untuk bermain secara terbuka dan juga untuk stretch out the game sebelum mereka masuk slow-slow ke bahagian di box pasukan Real Madrid lah. So mereka cuba buka game kepada Bernardo di kanan, Grealish di kiri untuk stretch out the game, dan lama-lama mereka akan mula mengecil masuk ke kawasan space dan mereka cuba untuk penetrate dengan penggunaan daripada mereka punya winger, bukannya lebih kepada Haaland. So apabila pertahanan Real Madrid lebih fokus kepada Haaland ataupun tunggu Haaland nak receive the ball, pemain-pemain pasukan City sebenarnya dah open the game lebih kepada pemain-pemain di bahagian winger. Dan benda tu sebenarnya menjadi sebab apa? Sebab terlalu fokus pada Haaland, ruang yang kosong diberikan kepada player lain untuk pemain City dapatkan gol. So benda ni memang obviously tactical City memang 100% berjaya. Dan yang terakhir, apa yang membantu kepada taktikal pasukan City ni adalah daripada segi defending shape. Sebenarnya kalau kita lihat daripada segi work rate yang ditunjukkan oleh Grealish di bahagian kiri, dia juga banyak drop untuk melakukan track back dan juga membantu Akanji bagi bertahan. Dan dalam pada masa yang sama, Walker di bahagian kanan berjaya untuk beberapa kali ataupun menghalang Vinicius daripada tembusi dia. So Vinicius game ni memang tak hidup, Benzema tenggelam terus, so memang tak boleh nak buat apa-apa. Dan Bernardo Silva, Kamavinga pun tak boleh nak jaga dengan baik. Jadi secara overallnya, gameplay ataupun tactical plan yang ditunjukkan oleh City ni memang adalah satu tactical plan yang bagus. Sebab apa? Sebab dia sentiasa ada player yang memberi support di setiap side. Di kanan ada numbers of player yang banyak overload, numbers of player di bahagian kiri pun overload, untuk mereka memastikan kestabilan dalam mereka punya attacking. So mereka macam bahagi dua kepada dalam padang, bahagian kanan, bahagian kiri, dan juga bahagian tengah fokus kepada Erling Haaland. Tu sebab kita boleh nampak penetration dan juga penembusan yang dilakukan oleh City pada perlawanan semalam memang sangat lawa, memang sangat cantik, sebab mereka punya link up, mereka punya off ball movement, mereka punya progression ball dah sangat-sangat bagus. Jadi benda tu memang kita tak boleh nak nafikan lah. Dan dalam pada masa yang sama, City juga bermain dalam keadaan counter press, bermaksud mereka melakukan pressing yang tinggi yang menyebabkan pasukan Real Madrid tak boleh nak dapatkan bola, tak boleh nak berada dalam kedudukan yang selesa untuk progress the ball ketika dalam fasa build-up waktu first half. Second half City macam losekan sikit game, tetapi dalam 15 minit pertama sahaja, selepas tu City terus tingkatkan intensity dan kill the game selepas dapatkan gol yang ketiga. So memang Real Madrid semalam tak boleh nak buat apa. So kita cerita sikit lah kelemahan Real Madrid. Kelemahan Real Madrid semalam boleh nampak obviously mereka tak boleh nak keluar daripada pressing ataupun tekanan yang diberikan oleh City, menyebabkan mereka mudah kehilangan bola dan mereka punya off ball movement pun kurang. Bahkan ketika City dah capai 200 passing, pasukan Real Madrid baru masuk dalam 27 ke 28 passing. So benda tu obviously memang Real Madrid berada dalam fasa yang mana mereka bermain di bawah tekanan yang tinggi dan mereka tak boleh nak absorb dan keluar daripada tekanan tersebut, menyebabkan fasa build up mereka gagal. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, mereka lebih kepada bahagian tengah yang tak beberapa berfungsi. Modric, Kroos dan juga Valverde tak boleh nak buat benda yang banyak. Mereka cuba bermain dengan long ball untuk cari Benzema dan juga Vinicius di hadapan, tetapi defense line pasukan City sangat bagus. So nak buat macam mana? Memang pasukan Real Madrid semalam daripada dua atas bermain, boleh dikatakan dalam beberapa season yang lepas UCL perform, tiba-tiba season ni macam ni terus. So memang obviously Real Madrid tak layak untuk ke final lah season ni. City memang pasukan yang deserve untuk ke final. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.